لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وفهمنا سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب عيسى يا رب سليمان يا رب محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجنا من الظلمات الوهم إلى نور الفهم. اللهم فقهنا في الدين، علمنا التأويل، نويت التعلم وتعليم وتذكر وتذكيرا ونفعا والانتفاع والإقبالة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وحسن العاقبة. يا فتح يا عليم يا فتح يا عليم يا فتح يا عليم، يفتح لنا فتحا قريبا يا فتح يا عليم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kesambungan dia ayat terakhir. Dan kata orang bagi Abdul Wahid bin Zaid, dan kata orang bagi Abdul Wahid bin Zaid bahawasanya seorang laki-laki telah mengerjakan ibadat 50 tahun, maka datang ia kepadanya. Maka kata Abdul Wahid, hai kekasihku, kabarkan olehmu akan daku daripadamu, adakah telah memadai engkau dengan dia? Maka katanya, adakah telah jinak engkau dengan dia? Maka katanya, tiada. Maka katanya, telah reda engkau dengan dia? Katanya, tiada. Maka katanya, hanya saja menambah akan dikau daripada sembahyang dan puasa. Katanya, jikalau tiada ku maju kepadamu, nescaya kukabarkan akan dikau bahawasanya engkau mengerjakan ibadat 50 tahun itu kerana masuk bahagian nafsu. Dia baca itu dia yang Syekh Tuhan Manis rahmatullah alaih, dia membawa satu cerita. Dia biasa ulamanya pada dia menulis kitab, dia ambil pada kitab-kitab, kalau dia baca mana dia belajar, dia beripu oleh kitab dia. Jadi untuk kita belajar kitab ulama-ulama mana ibarat kalau dia ramai dia buat ni ubah yang mujarab. Kita dia macam ubah yang mujarab. Mana kali kita belajar dia tu, kalau dia ambil orang-orang kita dia belajar tu, dia masuk dalam kitab dia. Itu pelaman orang ni. Jadi dia bawa satu cerita ni. Kita, kalau dia identik pun kita tak makan.
Ya, dia kata kita tak payah nak ambil mutadabbur, nak ambil pengajian, kita tak payah lah. Sebab kita tercampur malu, masa kita tak ada masa. Jadi sekarang kita ambil peluang, masa ni lah kita ambil peluang. Kalau kita ada peluang, masa tu yang buka peluang, okey lah kita. Dan apabila kita nak duduk, biar peluang itu terbuang kita saja lah. Betul? Kita ada dia mana umur, sehari-hari kita tambah. Mana ibarat hok, dewa, pacak terakhir di situ. Tak bergerak dia. Itu dia jangkau, berkah. Jadi kita peluang terbuka di mata rebut. Kalau terbuka peluang okey. Baik, sama-sama kita tengok cerita ni. Ada seorang tu, dia mungkin ada murid kepada Abdul Wahid lah, okey lah. Kata orang bagi Abdul Wahid, dia tu seorang lelaki lah. Dia tu menunjuk hebat ibadah dia 50 tahun beribadah. Mungkin dia kecil beribadah. Sampai umur 50 dia beribadah. Lepas tu dia pergi jumpa Syekh. Mungkin Abdul Wahid ni Syekh. Dia kata Syekh Abdul Wahid ni kata kepada dia, hai kekasihku, dia kata, dia Habibi, dia sayang kau. Moga orang ahli ibadah ni mestilah orang lepas, orang baik-baik, orang tawak maksiat. Orang baik. Hai kekasihku. Dia pergi jumpa Syekh. Dia kata dia, hai kekasihku, khabarkan padamu akan aku cerita sikit cerita tiga hal pada aku. Dia kata khabarkan padamu akan aku daripada dia tanya, saya tanya, adakah muda beramal-amal ini, adakah telah memadai engkau dengan dia? Ada muda cukup dengan dia tu sampai apa-apa lah. Dan muda beramal-amal ni merasa cukup dengan Allah. Sebab orang yang bagus ni dia merasa cukup dengan Allah. Cukup dengan Allah. Wa kafa billahi alima, wa kafa billahi sami'a basira, wa kafa billahi basira. Cukuplah Allah yang tahu aku, cukuplah Allah yang melihat aku, cukup. Tak payah nak suruh orang tahu, nak suruh orang lihat aku. Kita buat ibadah ni lah. Tidak. Orang yang baik dia, dia cukup dengan Allah. Jadi, tubuh ni nak tanya murid dia. Dia tanya lelaki tu, kau 50 tahun beribadah. Dia tanya pendek, dia tanya, adakah cukup? Adakah memadai engkau dengan dia? Dia tu apa lah? Maka kata lelaki tadi, kau 50 tahun beribadah. Dia kata Syekh pada lelaki itu, adakah telah jinak engkau dengan dia? Adakah memandi engkau dengan dia? Adakah dah jinak dengan dia? Jinak ni mana? Dekatnya Tuhan. Mudah ni ingat Tuhan tau. Jadi sayang ke Tuhan, kasih ke Tuhan. Jadi jinak. Macam ayah jinak, kita duduk bawah ayah. Betul? Kita ni makin sama ayah jinak duduk beli kaki kita. Macam kita dengan Tuhan. Kalau kita baik dengan Tuhan, kita jinak dengan dia tau. Nampak kaki. Ayah masalah, gila. Kalau tak ada orang jinak, tak. Hati dia tu jinak. Jadi, saya tanya dia dah 50 tahun beribadah. Ada cukup dengan Tuhan. Ada dan jinak dengan dia. Dia tanya. Dia jawab mana tu? Cukup bantu jawapan dia. Dia jawab. Kata sikit. Katanya tidak. Tidak. 50 tahun dah beramal ni. Tak rasa cukup lagi dah. Tak rasa nak cukup lagi. Tak rasa nak tak ada yang tak tahu lagi dah. Jinak. Tak rasa jinak lagi. Dia yang tu serai kau. Pasal tak jinak lagi. Dia rasa dia jinak perempuan lain lagi.
tahu macam kita daripada kecil lagi kita semaya bagi telah dia mondek dulu hatinya nampak semua dan semua tinggal lagi kalau kita duduk ada apa tinggal di kok kita semua macam aja kalau kita kalau kita orang yang makan lagi orang kaki orang jenis kita orang yang dia orang kaki orang kita yang air jenis kita dia orang kaki lagi mungkin aja tak apa aja kita mengatakan kalau gitu orang main semua tukar pendirian belum tu perjuangan Islam orang main semua perjuangan Islam ini perjuangan nasi hanya main walau sama sekali betulkah kita betulkah ayat itu semua daripada walaupun lama dan beribadah lelaki ini kata saya tak jenuh walaupun 40 tahun beribadah tak jenuh anti tak jenuh jadi saya bertanya lelaki waktu 2 soalan dia jawab tidak. Dia tanya lagi, dia kata, maka kata saya, dalam reta kau ingat dia, mau reta kau dengan kau Tuhan. Mau ada pasal reta kau dia. Rodi itu billahi rabba, aku reta Allah Tuhanku. Itu orang boleh, orang baik. Tapi kita ada, saya tanya orang lelaki itu, mau dah reta kau Tuhan. Adakah katanya terhadap kau dengan dia itu Allah. Maka kata lelaki itu katanya tidak 50 tahun dah berbuat ibadah tapi redor tadi tak banyak atau redor lagi banyak asal masa tak kena uji redor pokoknya kena uji masa kita kena uji bagi kita tahap kita redor kau Tuhan contoh kita dua boleh dan semua orang kata untuk hidup ini betul itu betul dah kita rasa mengaji itu apa betul 50 tahun perlu dah beribadah orang kata tak betul mungkin tak betul orang begini orang yang kata kita itu pun marah dia kata 50 tahun dia buat betul tak jadi kita macam tak reda padahal orang itu main nasihat terhadap orang kita tak betul lagi tapi oleh kerana kita kuasa kita betul dah kita tolak orang tadi jadi kita tak reda banyak orang tadi nak main orang kita terhadap orang kita tak betul agak kita pak mati kita tak betul ada orang yang betul satu betul banyak ada ternyata main betul orang itu tak betul tadi Nabi SAW itu semua saya nak kau sini tak berani tadi betul saya masa dia dilatih jadi khalifah dan kata anu apa betul mata akal kalau tak betul jangan tak agak kepada saya nak kau sini dia tak kata dia satu batu betul mungkin dia umat tetapi iman sama bakar kalau dia benar iman selain pada Abu Bakar umat habis semua iman bukan sama bakar tapi kalau sama bakar iman dengan Nabi adalah Nabi lah gitu tapi sama bakar sampai ada iman dengan semua umat Nabi bukan dia sendiri betul berani kata dia satu batu dan itu kau tahu mana ni lah pada kalau ada orang yang mari teguh gitu akan mula dari susah senang yang dipakai yang tak dijual gitu luas betul-betul dah betul ni masjid tak tengok nak mulai makan jadi kira beliau macam-macam Tuhan. Jadi benda ni ujian ni masa kan tahu dia tu pada dengan dia. Jadi
kalau kita boleh reto, kita kok suka reto. Tunggu, orang main kritik, orang main ada orang main kena, ada tu bukan ada kita main tanpa kita masuk aja sudah mereka kalau kita masuk kita ada apa. Jadi kita nak tengok orang yang apa Tuhan hantar orang yang main tanpa kita. Kalau kita nak tengok orang malu kita nak terbalah di bawah. Ada Islam je maaf. Okey nak kita maaf. Kalau tak boleh tanpa dia sampai buat ni aja. Tanpa kita buat itu tak pasti buat dia. Tapi kita pandang hukum kita ambil dia. Jadi tanpa kita tanpa boleh. Begitu kita jadi semua daripada reto tadi payo. Kecil mudah reto. Tapi mana di sebab tu lelaki ni dia kata boleh saya tanya dia. Telah reto kau dengan Allah katanya tidur saya tidur. Maka kata dia hanya mau menambah kamu saya. Semaya bosan menambah mau baca semaya bosan. Dia bagus. Kalau semaya bosan dia baca kalau baca semaya bosan baca. Baca. Jadi saya kata saya jawabkan itu dia baca saya. Kata saya dia kalau aku tak malu dia kata dia tak marah. Oleh kerana aku malu aku tak banyak kata sekali kalau aku kedina kalau tiganya aku tak malu aku akan kata dia kata kan jika tidak aku malu padamu nescaya aku akan kata akan khabar akan dikhabar bahawasanya engkau mengajarkan ibadah yang 50 tahun membuat itu sebenarnya itu kerana membuat dengan nafsu. Membuat dengan nafsu. 50 tahun dia buat ibadah dengan nafsu. Lepas dia tidak ada reto, tidak ada ibadah itu boleh tak. Tapi kalau ibadah itu buat dengan nafsu, tak ada kubuh, tak ada kuasa reto, tak ada kuasa jenuh dan lain-lain. Semua kita lagi lah. Itulah ibadah dengan nafsu. Lepas kita jadi tak buat dah. Para sahabat dulu dia tak buat dengan nafsu. Hari pertama di masuk Islam itu dia pun Nabi lagi. Dia buat tu kerana Nabi lah. Kerana Allah dia bersabar ya. Lepas tu dia gagah dia. Dia umat Nabi yang gagah, dia hebat. Apabila Nabi wafat dia mengembat bukan. Nabi dia tak lama. Kalau paling awal masuk Islam saya nak bangga katalah Arab. Dia tu lama dengan Nabi pada pada Nabi wafat 23 tahun. Tak. Nabi didik itu 23 tahun. Saya nak lewat sikit. Kurang sikit pada 23 orang. Dah kalau masuk lewat seperti Abu Hurairah 3 tahun sebelum Nabi mati dia masuk. Tapi dia orang yang mengembalikan agama. Dia umat Nabi sahabat kita Islam ataupun baru. Abu Hurairah dia 3 tahun sebelum Nabi wafat dia masuk Islam. Tapi dia masuk Islam duduk dengan Nabi SAW. Orang lain tu video mana yang dia sejauh dengan masuk Islam duduk dengan Nabi. Mungkin dia binti banyak binti banyak dalam banyak video. Macam kita mari duduk belajar ini. Orang lain dia tadi adik saya nak kau kita. Kita boleh mari. Mungkin kita ada simpanan ataupun ada buat belanja tu ada. Kalau tidak, kita tak boleh duduk. Dengan gini ni, 3 kali seminggu ni. Lepas tu, orang tu sama bukit, orang datang beli kat. Boleh beli. Tapi kita boleh mari. Ini sekarang pada ada zaman Nabi juga ada sahabat-sahabat dibagi Al-Sufa. Orang Nabi Apalah saya Ulungnya ni dia duduk di masjid Nabi Masjid Nawawi Nunggu situ sehingga sahabat-sahabat Hobi Jomwa ni kita mampu di masjid Jomwa jadi dia macam nak malu
dia kena lebih hijau ada mana dia mesti semua orang. Jadi batu dia tu ayat. Apabila ayat tu wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Hingga akhir ayat. Ayat ni tu apabila ada seorang sahabat macam coba pasal tak tenang atau masjid semua ni tau. Tak kerja buat tau. Duduk zikir. Berarti umurnya ni dia tu dengan Nabi. Jadi Nabi cerita dia banyak. Cerita dia dia ambil hadis Nabi tau. Jadi ada hikmah dia lah. Tuhan nak suruh dia berhimpun. Sebab apabila Nabi dekat wafat, Nabi duduk dekat Amir di Madinah tu Amir. Amir tak ada perai banyak lah. Perai awal-awal duduk di Madinah akhir-akhir tu. Tahun ke 9, 10, 11 Amir tu. Perai pun dia jauh kawan. Dia akan kumpulan dia tak pergi perai. Jadi duduk Madinah tu. Jadi ada sahabat duduk dengan Nabi. Sehari-hari duduk dengan Nabi. Jadi dia banyak berkumpul hadis. Seperti kata Abdullah bin Jabir bin Abdullah, Abu Hurairah, orang duduk dengan Rasulullah. Masuk Islam lewat. Dia duduk dengan Rasulullah. Dia boleh mati ilmu. Dia masuk tu memang dia tahu. Aku nak kumpul ilmu daripada Rasulullah. Rasulullah wafat dah. Jadi dia ilmu banyak. Tapi pengalaman aku banding dengan senang bakar, senang pengalaman dia banyak. Tapi buku dia orang kerja. Senang awak kerja, senang bakar awak kerja. Dia kaya, senang makan itu. Orang dia orang Quraisy, orang kerja. Orang kerja, orang kuat kerja. Dia duduk Madinah, orang kerja. Dia tak cari makan, dia tak sedekah dah. Dia kerja. Kerja dia jadi nego. Senang Osman kerja. Kayu senang batu. Hasilnya kayu sekali tu. Abdul Rahman bin Auf. Mahal kopra sahabat. Kayu. Boleh guna lagi orang Yahudi. Tapi ada sahabat orang duduk dengan Nabi. Sahabat banyak sahabat Ansar. Sahabat Madinah. Orang Madinah sini. Dia harta banyak. Orang tempat dia orang. Dia duduk dengan Nabi. Tu ayat tu kata, ya Muhammad, aku kena bersabar ni orang ni. Kau duduk dengan jatuh masjid tak tubi-tubi. Kau duduk. Macam kita lagi kan, ada 5 orang tak boleh main dekat masjid. Itu masjid semua. Kerja kampung ni. Lebih cek sama orang tak boleh. Saya tak boleh duduk kerja kampung. Kerja kampung tak buat lebih dia. Dia kata, duduk masjid tu keluar pun ini gimana. Ada tak kerja. Ada bimbang ada bimbang. Orang tak berhenti dari itu bimbang. Tapi Nabi pada itu ayat kata dia Muhammad sabar kamu dengan gulunya wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Yang duduk berzikir pada Allah Ta'ala. Itu kampung yang Allah Ta'ala ada duduk berzikir. Jadi orang itu hanya rezeki dia. Rezeki dia tu dapat secara mudah. Ada sikit pun dia tak bilang. Orang ni. Ada dah pada dia. Tapi dia jadi gaduh. Bahasa terjemput, bahasa ni. Bahasa dia tak dikatakan. Jadi orang yang selama ni dia gaduh pada dia. Dia cukup. Dan dia yakin dengan jaminan Allah Ta'ala bahawa rezekinya ada. Jadi situ. Jadi ada dia sahabat-sahabat. Ada orang hijau. Ada orang duduk dengan Nabi. Semua tu ada hikmah daripada Allah Ta'ala. Boleh tak? Yang mau buka sikit cerita tu. Lagi sikit pada tajuk ni. Yang nak menunjukkan tadi lah mana dia tanya kau tadi. Tanya soalan yang terakhir tadi. Itu jawapan terakhir tadi dia kata kerana mengerjakan ibadah 50 tahun itu kerana masuk bagian nafsu.
Dia nak oyanya amalan ibadah kita buat ni. Kalau dia masuk nafsu, dalam hati kita itu nafsu. Jadi kita tak boleh reda, tak boleh cukup dengan Tuhan, tak boleh jenuh dengan Tuhan. Sebab amalan kita ibadah tadi. Sepatutnya beribadah itu menyebabkan kita sampai reda kepada Allah Ta'ala, jenuh dengan Allah. Moga kita pak boleh dah, tapi tak jadi. 50 tahun dah beribadah tak capai juga. Saya kata kalau aku tak kumpul aku nak biasa, saya kata iaitu beliau ada banyak poso banyak tu membuat tu mana buat dengan nafsu daripada ada kepentingan nafsu. Sebab tu kalau beribadahnya ada kepentingan nafsu, dia tak akan dapat ibadah hati, tak dapat hati dia menjadi molek. Ibadah hati tu tak ada. Dia ustaz ibadah sahih tadi. Molek dah tu, molek doa. Orang ini nak yang molek doa beribadah tu dah. Tapi hati tu tak ada. Kalau mau rasa jenuh dengan Tuhan, mau beribadah jangan dengan nafsu. Kalau memono reda dengan Tuhan, ibadah tadi jangan dengan nafsu. Jangan apa lagi dengan nafsu itu. Mau nafsu orang tadi, orang kaku, orang pujimu, tak? Orang sanjung, jadi itu dengan nafsu lah. Tidak, dia dengan nafsu. Nafsu. Kata Abu Talib radhiyallahu anhu bahawasanya dikehendaki demikian itu tiada diangkatkan engkau pada segala amalmu kepada makan muqarrabin, maka engkau dapat akan segala pendapat segala orang yang arif. Maka adalah menambah-nambah engkau daripadanya segala amal hati yang mengerjakan dia dengan yang mengerjakan dia tiap-tiap yang dikasih, kerana bahawasanya memudah itu hal orang lain yang yakin, orang yang yakin, dan jinak itu makom orang yang kasih, dan reda itu sifat orang yang tawakal. Itu cara kata Syekh Abu Talib Al-Makki. Maksudnya Syekh Abu Talib Al-Makki ni siapa? Syekh Abu Talib Al-Makki. Dia hidup sebelum Imam Ghazali, zaman 300 Hijrah. Imam Ghazali Pak Hijrah. Dia Abu Talib Al-Makki, Abu Talib Al-Makki. Dia ada satu kitab nama Kutul Qulub, kita dia makanan hati kita dia. Abu Talib ulama tasawuf ni. Dia kata apa? Dia kata demikian itu tiada diangkatkan engkau daripada amal kepada makam muqarrabin. Jadi amalanmu tidak akan sampai makam muqarrabin. Mana makam disebut tadi makam rendo, jenuh dengan Tuhan. Ada itu tidak akan sampai sih. Kamu buat dengan nafsu. Maka engkau dapatkan pendapat segala orang hari kena belajar, dapatkan pendapat di mana pengajaran orang hari dia akan mengajar cara supaya kita beribadahkan Allah kerana nafsu. Ibadah boleh berlaku buat ibadah ibadah baik apa semaya, zikir, baca Quran apa semua tu boleh berlaku apa kalau tak beri hidayah, taufik. Tapi kita kena buat tu kena jaga keikhlasan kita buatkan Allah semata-mata, bukan kerana nafsu. Kerana ibadah yang diperintah sebenar-benar iaitu wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu din. Waktu bukan berita oleh kita, bukan beribadah semata-mata ibadah gitu loh. Macam kita kamu beri kita ibadah rajin loh, tapi kita masuk nafsu dari itu. Puasa kita juga kan, puasa kita yang kita makan, kita lupa ada kita rajin. Dan kalau kita tengok orang kita puasa kita, kita yang buat oleh itu buat ditipu, itu kena jaga. Pada kena ikhlas, kena ikhlas. Jadi pendapat orang-orang adik kita ambil pengajaran. Macam kita belajar kita hikam ni juga, ni cara mencari apa ibadahnya sebenar supaya kita ikhlas. Jadi maka adalah nama-nama kau daripadanya segala amal hati
Ya, itu pendapat orang hari, mengajar orang hari. Dia suruh kita tambah akan segala amal hati. Kalau saya tapi better, dia buat comel. Ibadah wajib berwajib, ibadah pekor, sobat semaya pada belakang, comel dan stop ibadah tu. Cuma hati dia tu itulah. Jadi kena menambah ke segala amal hati. Amal hati besar pada amal zahir. Rento tu amal hati. Mana jinnah dan Allah Ta'ala itu amal hati kita tadi. Ini hati kita. Jadi tambah kalau daripadanya segala amal hati kena tambah tu. Kalau luar ni banyak yang membuat amal hati tu bukan. Jadi yang menunjukkan dengan dia tiap-tiap yang dikasih dan memudahkan hal orang. Jadi orang yang yakin jadi mudah nak yakin kalau dia dulu tambah amal hati. Kemudian mudah dengan jinnah. Jinnah dengan Allah Ta'ala. Sebab dia buat amal hati dia iaitu cinta daripada Tuhan. Dia akan sampai kepada makam cinta sayang ke Tuhan. Sayang dia dengan hati tau. Kita duduk saja kita sayang, tapi hati kita sayang ke Tuhan. Sayang ke Nabi dia. Rasa sayang ke Nabi, tak hati kita semayang, puasa, berzikir, dah. Duduk saja begini, hati kita ingat. Itu amal hati dah. Amal hati ni dia tak mestinya ada semayang. Semayang, apa kita nak semayang? Nak baca Quran, nak pegang Quran. Amal hati ni dalam dalam hati kita. Kita duduk sayang ke siapa? Duduk kasih ke siapa? Duduk ingat ke siapa? Jadi kalau kita duduk ingat ke benda-benda selain pada Allah dan Rasul kan? Mana kita duduk sayang ke benda tu? Sampai kita teringat kamu. Lalu kita teringat pada selain pada Allah Rasul. Kalau kita teringat itulah kita sayang. Tanda kita sayang, kita teringat riwayat. Nanti orang sayang ke ahli misteri. Dia pergi kerja jauh. Kerja jauh, masuk nak kerja. Kerja tengah, kerja jauh. Setiap hari itu tengah akan pergi. Sebab dia sayang. Jadi kita ni Tuhan, berapa banyak kita ingat Tuhan? Kalau kita sayang Tuhan. Orang yang dupek pun tak rasa kita orang yang dupek, pada orang yang dupek itu sebenarnya menyampaikan keseruan Tuhan. Tak rasa pun. Kita tak rasa. Kalau kita pergi masjid itu, betul daripada kita sayang Tuhan. Kalau kita pergi masjid, supaya orang bersegera kerana saya kenal tu yang buat betul. Lalu pergi kerana betul ada kerja ada pos air masjid. Pergi masjid nanti campur betul lah. Jadi tak ada seperti itu pergi masjid mana saya gila masjid sebelum 70 banyak KL kau gaji ke masjid kau tak boleh 70 tu betul. Orang macam akhirnya dulu tengok orang di masjid tu bilik beli kita betul itu. Walaupun dia cuma ada sekali dua boleh kata. Karena bisa ngomong terbaik, baca. Jadi kalau masuk kita ngomong 50 lebih. Tak kalau mau banyak, mau 70 tak lagi siapa kita tidak. Kalau kita tak lagi umur 70-80 tu, waktu kita jauh lain dulu, jauh sopak itu menangguh sakit tadi. Waktu besar lagi pada di masjid. Gitu. Kita ikat ada ajarnya tu. Kalau tak ajar kita ikat tak mampu betul. Nanti kita ikatnya bekal yang masa tu. Kita tak ikat. Tapi bersyukur kita pada terlawan. Dia buku nak kita, dia buku. Nanti kita nak cari waktu apa kan? Kadang-kadang. Jadi situ dia kata redha itu sifat orang tawakal ada. Jinnah itu sifat orang cinta, itu kasih ke Tuhan. Ada.
Jadi memanda itu hak orang yang yakin, bukan memudah, memanda. Mana berpada, mana cukup. Cukupnya Tuhan itu orang yakin. Orang yakin Tuhan dia cukupnya Tuhan. Tak payah Tuhan tengok, atau tak payah orang lain tengok. Sama ada dalam agama ada pun sobat-sobat. Dan dalam agama ada kismaya pasti. Orang tengok aku. Yang itu wajah ni mana dia kuasa orang tengok dia. Ada orang tak tengok dia ada. Dia wajah ni mana. Tak kali lupa. Buat-buat kue. Buat tak tengok. Jadi dia beribadah kerana molek dia tu kerana dia berasa orang tu berhati. Orang tak berhati pun orang tu jaga dia masing-masing. Tapi berasa ada tertipu dia berasa. Sebab dia berasa nak tunjuk dia terang. Jadi orang ni apabila dia yakin dia cukup Tuhan tengok aku. Dia nak mana pun dalam agama pun dia semayang, bila dia semayang dia rasa Tuhan tengok dia. Kena rasa gitu, baru gitu cukupnya Tuhan tengok dia. Tapi nak rasa gitu kena yakin kenapa lah kena. Berapa yakin belajar separuh dulu, apa yakin. Kalau tak belajar separuh dulu nak tambah yakin bagaimana orang. Tetapi kalau kamu yakin itu mereka membelajar separuh dulu, kau boleh tambah yakin lah. Kalau ada orang faham dia. Orang yang yakin Tuhan dia akan memandu dengan Tuhan. Cukup Tuhan tengok aku, cukup Tuhan tahu aku, cukup Tuhan mendengar rayu aku. Jadi cukup dia lah, cukup. Sepumut dah lah. Ambu, sepumut dah. Tapi nak yakin tu payah lah. Tapi sebut lah tak apa. Nabi ajar suruh kita sebut benda-benda sebenar je. Sebut. Walau mula-mula lah. Walau kita berlaku. Kita tak gitu kan. Walau mula-mula ni. Lama-lama jadi seperti. Khabasinya walau kata tu. Dah. Dia sebenarnya dah piti banyak dah. Tak ada piti. Tu masa dia tak ada piti tu. Mungkin dia orang sebenarnya dah, tapi ada piti semacam. Dia kata dah, keto ada pun. Sebenarnya dah, apa tak ada piti lagi. Ada lah tu. Ada piti, tak ada. Satu masa tu yang kali. Mungkin dia tu bersyukur, ada piti semacam dah. Nanti ada piti semacam. Contoh apa-apa ni. Kalau kita kata ada piti, sedangkan kita ada piti. Kecuali kita ada piti songkong. Dah, ada piti songkong tak apa. Ini kita ada piti, tapi mungkin kita waktu biar ada piti atau mungkin tu. Tak ada satu benda tak sebenar. Tapi kalau kita semua benda sebenar, ulang sebenar. Tapi mungkin kita tak ada begitu mula-mula. Lama-lama akan jatuh. InsyaAllah masa tu yang ke minum air ni kena semua. Masih mulut. Dah, dia boleh. Doa kamu begini. Dia dah minta doa. Sanggup masih mulut jadi tu yang kira orang. Itu jadi. Jadi itu. Yakin ni kena mari kepada latihan kita. Soal kita nak sebut apa banyak. La ilaha illallah. Sebutlah la ilaha illallah banyak-banyak. La hawla wa la quwwata illa billah. Ini aku yakin. Malaikat Habratul Arash. Iaitu malaikat pikul Arash. Apabila Allah Ta'ala janji dia, Pak malaikat, Allah Ta'ala beritahu, pikul Arash. Mereka kata, nak pikul Arash pula. Tahu nak pikul dia makhluk paling besar Arash. Jadi malaikat dijadikan, apa orang ni? Diberitahu. Allah kata, sebutlah la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Dia sebut tu, boleh pikul, boleh ada. Bahawa ni dia pikul. Dengan itu, dengan la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Boleh berumat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir, boleh kita. Mana kita, benar-benar kita boleh buat yang kita sokong. Malaikat Habratul Arash. Nanti apabila kiamat ditambah Pak orang malaikat pikul Arash. Jadi lampai orang dan dia menyebut la ilaha illallah, la hawla
Kemudian nak jinak, kena cinta tuan. Cinta insya-Allah kita jinak dia. Kena ada rasa kasih. Kau Nabi dia. Dan kalau nak redha, kena tawakal. Kalau redha ni sifat tawakal. Kena kita nak tawakal. Manusia tawakal ni bukan tuan semata-mata. So dia. Macam kita nak pergi cara di mahkamah, kita akan cari buku. Mana kita tak payah fikir lah. Itulah. Kita tak payah fikir. Kalau kita tawakal tu, tak payah fikir kita. Macam kita latih buku. Ada kita fikir tak dia akan habis segala-gala keperluan itu kita. Dia yang fikir. Dia yang fikir. Dan kita ni yang bila kita tak ada fikir hati kita, masa kita muda-muda. Mau kita lampu kita, ayo kita lampu kita tak fikir. Tu kamu ni. Tak ada lampu. Kita suka pula. Mau pada kamu kita lampu itu tinggi juga. Pernah kita terfikir, aku dah sambut aku ni. Jatuh aku ni. Kita terfikir. Kita terfikir ni setelah kita ada fikiran. Jadi tawakal Tuhan ni terfikir dah. Sebab Tuhan. Inilah para sahabat Nabi. Dan segala Nabi-Nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Manu, semuanya. Dia ni sebab Tuhan. Macam Nabi Ibrahim. Masa dia pada api je. Dia ada api. Lepas tu mereka mari. Ni boleh. Minta tolong. Boleh. Dia orang malaikat mari. Itu wahid. Supaya api tu pandai. Mereka. Dan Nabi Ibrahim kata. Dia tak sih. Tak sih. Lepas tu mereka kata ke Nabi Ibrahim. Betul lah Tuhan. Betul dengan Tuhan. Tak sih juga. Sebab Tuhan tahu dah aku. Aku dah lain. Cukuplah dengan Tuhan tahu. Dia tahu. Kan martabat dia ke Tuhan ada. Begitu dah. Rasulullah SAW. Masa Rasulullah di halau dan cerita. Jadi dengan kita tu dah. Dia lepak oleh batu, oleh gunung-gunung. Batu pembesar tu. Semua halau dia. Jadi dia duduk di bawah satu buku tu. Datang mereka nak balik bumi. Nak balik bumi. Bumi itu. Nak wahana bukit. Nabi kata Nabi tak bagi. Nabi dia dorong pada Allah Ta'ala. Sebab beri hidayah. Itu tawakal pada Allah SWT. Jadi tawakal, kalau nak redha dengan Allah Ta'ala, kena latih kita ni tawakal dia. Kan kita redha. Itu tiga kalau yang penting. Yang kita kena teruskan. Dan inilah syarat kepada yang kami kata akan dia daripada afdal segala amal hati atas segala amal anggota. Maka barang siapa dikurnia Allah Ta'ala akan dia kepada segala makam ini dan sempurna segala haknya dalam segala bala yang turun padanya, maka saja hasillah ia atas tiap-tiap kebaikan. Dia nak ayat yang mana dan yang kita menerima bala tu kan. Kesusahan tu banyak amal hati yang ketipu dalam kita. Masa kita sebenarnya hati kita terbanyak amal hati, sopan, rento, tak ada orang. Kita ni kuasa mudah lah kok. Bukan susah. Ada susah sakit kok. Kok senang bertahun-tahun pun nak sakit. Situ baru kita tahu hati. Nak sopan. Masa senang tu. Tak fikir sopannya boleh susah dah. Kok sopan. Jadi sopannya amal hati. Jadi sezarah amal hati lebih baik daripada bergunung-gunung amal zahir. Amal zahir banyak loh. Macam tadi cerita 50 tahun dia beramal amal zahir. Tapi tak ada amal hati dia. Dia tak ikut sama dia. Dia rasa dong dia. Tapi apabila tu dia latih amal hati dia, mungkin dia tahu dia susah mana tadi. Lepas kita kalau kita susah, apa?
tanda Tuhan nak uji kita ni ada amalan hati. Yalah, amalan hati mana nak kita sopan, nak uji kita ni apa reda, nak latih kita ni tawakal Tuhan kata Tuhan. Yalah, itu amalan tu, itu satu, itu Tuhan sebut. Mana sebesar zarah amalan hati lebih baik pada segunung amalan zahir. Jadi kita kena latih kita masa kita menghadapi kegagalan, kesakitan, kehilangan sesuatu benda yang disayang, kematian dan sebagainya. Semua itu ialah ujian. Fasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong dengan sabar dan sabarnya. Jadi rasa setakat itulah untuk terjadi. Semoga Allah Ta'ala memberi pengajaran yang banyak kepada kita. Wallahu a'lam bishawab.